Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahasa Melayu tahun 5. Topik hari ini, terarium atau pasu? Apa itu terarium? Pasu mungkin kamu dah tahu kan? Sebelum kita mengenal Hai. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahasa Melayu tahun 5. Terarium atau pasu? Apa itu terarium? Sebentar lagi kita akan belajar mengenainya. Standard kandungan 2.2 membaca, memahami dan menakul bahan multimedia. Standard pembelajaran 2.2.1 membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Objektif pembelajaran hari ini, cikgu harapkan pada akhir pembelajaran hari ini, kamu, murid-murid dapat membaca dan memahami maklumat yang telah dibaca, seterusnya mampu untuk membuat pertimbangan ataupun keputusan. Rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5, Sekolah Kebangsaan, halaman 145. Tajuk hari ini, terarium atau pasu. Kita akan baca tentang maklumat terarium dan kita akan baca pula tentang maklumat pasu. Selepas kita baca kedua-dua maklumat ini, kita akan mula membuat keputusan. Sama ada kita nak memilih untuk menanam pokok dalam pasu bunga ataupun menanam melalui terarium. Mari kita baca bersama-sama. Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan bercerita tentang terarium mesra alam milik saya. Terarium ialah bekas lut sinar yang digunakan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan kecil. Cuba tengok, apa itu terarium? Terarium ialah bekas lut sinar yang digunakan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan kecil. Inilah maksudnya terarium. Saya menghasilkan terarium mesra alam ini di dalam bekas kaca yang pelbagai saiz dan bentuk. Bekas ini biasanya saya tutup untuk mencegah kehilangan lembapan. Itu kaedah penggunaan terarium. Tanaman ini senang untuk saya. Tengok dia kata, tanaman ini senang untuk saya. Maksudnya mudah bagi dia. Mudah bagi dia untuk jaga. Saya tidak perlu menyiram tanaman ini selalu. Dia tak perlu siram selalu. Terarium ini boleh diletakkan di ruangan kecil dalam rumah. Tengok, maknanya dia kata selain senang untuk dia jaga, terarium ini tak perlu siram selalu. Kemudian terarium ini boleh diletakkan di ruang yang kecil saja. Siapa yang rumah dia kecil, rumah pangsa misalnya, rumah kondominium, rumah apartmen, sesuai tanam terarium sebab tak perlukan ruang yang luas, tak perlu taman yang besar. Sebab dia diletakkan di ruangan yang kecil saja. Terarium ini menjadikan ruang tamu dan bilik tidur saya cantik dan ceria. Terarium mampu menjadi terapi minda bagi mengurangkan stres. Bila kita ada banyak terarium, kita letak dekat meja makan, letak dekat bilik tidur, letak dekat ruang tamu, suasana rumah kita akan jadi cantik, akan jadi ceria. Dan pada masa yang sama, bila kita tengok terarium itu, kita menjadi terapi minda, boleh mengurangkan stres. Itu tentang terarium. Agaknya kamu suka tak penggunaan ataupun tanaman secara terarium ini? Sebabnya terarium ini senang untuk dijaga. Tak perlu siram selalu. Boleh diletakkan di ruangan yang kecil. Dan seterusnya menjadi terapi minda. Bila tengok tu rasa seronok, mengurangkan stres. Itu penceritaan tentang terarium. Kita akan tengok pula pandangan daripada seorang lagi pelajar tentang pasu. Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan menceritakan perihal tanaman bunga di halaman rumah saya. Saya lebih suka memanfaatkan halaman rumah dengan tanaman pelbagai jenis pokok bunga. Saya menanam pokok bunga di
di dalam pasu yang pelbagai bentuk dan saiz. Berbeza dengan murid ini, dia suka tanam pokok dalam pasu. Murid tadi, dia suka tanam pokok dalam terarium. Kenapa murid ini suka tanam dalam pasu? Sebab dia kata halaman rumah dia besar. Dia nak manfaatkan halaman rumah dia dengan letak pasu A. Pasu bunga ros, pasu bunga orkid, pasu bunga bunga kekwa. Jadi dia boleh manfaatkan halaman rumah dia dengan pelbagai tanaman pokok bunga. Kemudian dia juga boleh tanam pokok bunga ni menggunakan pasu yang pelbagai bentuk. Ada yang bulat, ada yang petok, ada yang segi empat tepat dan pelbagai lagi. Saya hanya menyiram tanaman saya pada waktu pagi dan petang. Bunga yang sedang mekar memberi saya sekeluarga kepuasan. Kecantikan bunga pula menghidangkan panorama indah dan menyejukkan pandangan. Maksudnya, boleh tanam pokok bunga, ada bunga banyak naik dalam pasu dia rasa indah. Pemandangan di rumah dia cantik. Panorama di rumah dia cantik, indah, sejuk pandangan. Bagi saya, hobi ini juga antara terapi untuk menenangkan diri sambil bersantai dengan keluarga tersayang. Maksudnya, sambil-sambil dia bermain di luar, dia dapat tengok pokok dia. Sambil-sambil dia makan minuman, dia minum teh di luar rumah, dia dapat tengok pokok dia. Boleh dijadikan terapi, mencantikkan rumah, menghidangkan panorama yang indah. Okey, dan juga boleh menenangkan diri dan juga menghilangkan stres. Jadi, di sini ada dua pandangan tentang terarium atau pasu. Kalau kamu suka kaedah penanaman secara terarium atau secara pasu? Kenapa kamu suka terarium? Mungkin sebab dia hanya perlukan ruang yang kecil. Mungkin terarium mudah dijaga. Tak perlu siram banyak kali. Itu keistimewaan terarium. Sebilangan murid ataupun kita suka pada pasu. Suka tengok bunga tu naik kan. Suka siram pokok bunga. Suka mengindahkan taman rumah dia. Jadi tak sama. Pendapat dan pandangan kita tak sama. Bergantung pada kesukaan dan minat kita. Sekarang kita lihat perbualan antara Cikgu Mariam dan juga murid-murid dia. Cikgu Mariam bertanya, Danish? Oh, Danish. Danish, kaedah tanaman manakah yang kamu suka? Mengapa? Tengok Danish jawab apa. Saya suka kaedah penanaman ... Kerana ... Dengan itu, saya memilih ... Itu pandangan Danish. Agaknya dia suka tanaman pasu ke ataupun terarium. Itu pandangan Danish. Bagaimana pandangan kamu? Kemudian Cikgu Mariam tanya pula Tinesh. Tinesh. Oh, Tinesh. Apakah pula pilihan kamu, Tinesh? Tinesh jawab apa? Saya pula suka kaedah penanaman macam ni. Kerana apa. Jadi, jawapan Danish dengan Tinesh ini bergantung kepada pembacaan kita tadi. Katakanlah Danish dia pilih tanaman terarium. Katakanlah Danish pilih tanaman terarium. Saya suka kaedah penanaman terarium. Ini Danish kata. Kerana tanaman ini senang untuk saya jaga. Saya juga tak perlu menyiram tanaman ini selalu. Selain itu, bilik tidur dan ruang tamu saya juga akan ceria. Terarium tidak memerlukan ruang yang besar untuk menanam. Itu adalah pandangan daripada Danish. Berbeza pula dengan Tinesh. Tinesh mungkin suka pasu. Jadi dia akan cerita bahawa kesukaan dia untuk menanam dalam pasu. Saya suka kaedah penanaman dalam pasu. Kerana saya boleh memanfaatkan halaman rumah saya yang luas. Selain itu, saya juga suka menyiram tanaman pada waktu pagi dan petang. Pasu-pasu bunga ini dapat menghidangkan panorama yang indah dan menyejukkan pandangan mata saya. Itu pandangan daripada Tinesh. Okey? Jadi, tugas kamu hari ini ialah menulis semula perbualan ini, dialog ini dalam buku latihan kamu. Jika kamu ada kemudahan printer, pencetak ataupun pengimbas, scanner, kamu boleh
cetak perbualan ini, gambar Cikgu Mariam dengan Tinesh dan Danish ini lekat dalam buku dan tulis jawapan di atasnya. Tulis jawapan bagi soalan ni. Danish suka apa? Tulis di sini. Kerana apa? Tinesh pula suka apa? Tulis di sini. Okey? Cikgu harapkan kamu dapat menyelesaikan latihan ini dengan sebaik-baiknya. Jumpa lagi. Bye.